Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Yang di-Pertua dan ahli-ahli Parlimen. Seramai 23 ahli Parlimen telah berbahas dalam perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa dan perancangan Kementerian Ekonomi dan menyentuh 40 perkara. Ada yang berbahas kuat tetapi tidak ada dalam Dewan pada hari ini, termasuklah Larut, Paguh, Macang. Saya boleh rumuskan 40 perkara tadi dirangkumkan kepada beberapa perkara pokok ekonomi negara, iaitu pertama, pertumbuhan dan struktur ekonomi negara dalam mendepani cabaran mutakhir ekonomi global. Yang kedua, soal pendapatan dan kos sara hidup rakyat. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang menyeluruh di semua negeri untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Dan yang keempat, hala tuju perancangan ekonomi negara dalam cabaran ekonomi global. Saya menyuruh supaya kita gunakan peluang pada hari ini di kedua-dua belah pihak untuk mencari titik pertemuan untuk membaiki keadaan ekonomi rakyat. Tuan Yang di-Pertua, perkara yang pertama, saya ingin menyentuh mengenai kedudukan ekonomi negara dan kewangan Kerajaan Persekutuan. Saya berterima kasih kepada Titiwangsa dan Kuala Selangor yang membantu menegaskan lagi kedudukan ekonomi negara dan juga kewangan kerajaan supaya kita tidak terbawa-bawa dengan kecenderungan menang sorak kampung tergadai, kerana saya lihat ada kecenderungan yang ingin merayakan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tanpa melihat perspektif keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi 2022 diukur dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan baik pada kadar 8.7% berbanding tahun sebelumnya dan juga berbanding pertumbuhan 3.1% tahun sebelum itu. Kita semua wajar bersyukur kerana ada beberapa perkara yang kita boleh belajar dari pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2022 ini. Pertama, kita ada ekonomi yang didukung oleh industri yang pelbagai. Oleh itu, ekonomi kita berupaya mempertahankan daya saing walaupun dalam suasana global dan domestik yang mencabar. Kedua, tenaga kerja kita mempunyai potensi yang besar walaupun kita ada pelbagai pandangan mengenai mutu tenaga kerja kita, tetapi pertumbuhan tahun 2022 itu menunjukkan bahawa tenaga kerja kita mempunyai potensi yang besar untuk beralih dan melakukan adaptasi yang diperlukan mengikut keadaan ekonomi semasa. Dan yang ketiga, perkhidmatan awam kita berupaya bertindak balas kepada perubahan ekonomi dalam merancang dan membina kerangka ekonomi negara walaupun suasananya berubah-ubah dari satu tahun ke satu tahun. Sebab itu, saya menyeru ahli-ahli Dewan sama-sama kita mengucapkan tahniah sebenarnya kepada rakyat Malaysia yang menjadi enjin kepada pertumbuhan ekonomi negara selama ini, walaupun secara politiknya negara kita melalui tempoh 5 tahun yang penuh dengan drama politik. Yang berdaya tahan adalah rakyat dan industri kita, walaupun ahli-ahli politik seperti kita semua banyak menghabiskan masa lebih mengenai politik dan kurang mengenai ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan yang saya hormati, kekuatan ini, daya tahan ekonomi negara yang dibina atas kepelbagaian industri dan ketangkasan tenaga kerja, ini adalah sangat diperlukan untuk kita mengharungi cabaran-cabaran ekonomi 2023 dan tahun-tahun yang akan datang. Sebabnya ialah, walaupun pertumbuhan ekonomi tahunan itu meningkat 8.7%, tetapi pertumbuhan ekonomi negara bila dilihat dari satu suku ke satu suku telah menyaksikan pertumbuhan yang semakin perlahan sejak 5 suku berturut-turut. Bermula daripada suku keempat 2021, pertumbuhan suku 4.6%. Kemudian perlahan suku pertama 2022 kepada 3.8%.
Suku kedua 2022 perlahan lagi 3.5%, suku ketiga 2022 turun pertumbuhan itu kepada 1.9%, dan sebenarnya dalam suku keempat 2022 telah menguncup sebanyak 2.6%. Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan, perkara ini sebenarnya tidak pernah berlaku sejak tahun 2015 ataupun sebelum-sebelum itu. Kalau kita semak data di Jabatan Perangkaan, data yang ada untuk awam itu setakat 2015 ke atas sahaja, dan bila dilihat kepada data-data itu, perkara itu tidak pernah berlaku. Maksudnya penurunan pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku itu secara berturut-turut selama 5 suku tidak pernah berlaku. Sebab itu, kita perlu mengambil kira prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang diunjurkan semakin perlahan dalam tahun 2023. Ya, Putrajaya. Berkaitan dengan tadi kata tak pernah berlaku, bolehkah kita bersetuju bahawa itu merupakan satu tempoh yang amat sukar bagi negara dan seluruh dunia dalam konteks COVID-19. Ya, apabila berlaku COVID-19 ini, ianya membawa satu keadaan yang amat sukar, dan kita dapat lihat walaupun dalam keadaan sukar itu ekonomi masih lagi dapat berkembang. Apa yang paling penting adalah moving forward untuk kita sama-sama lonjakkannya ke tahap yang lebih baik, kerana base kita itu dah sampai tahap yang paling rendah. Now kita perlu gerakkan ke depan. Jadi way forward Yang Berhormat Pandan, apakah perancangan untuk kita pastikan supaya lonjakan yang lebih hebat dapat dilaksanakan, memandangkan perkara itu, base itu, walaupun kita ekonomi itu perlahan tetapi ianya tidak menjatuh dengan begitu menjunam sekali. Terima kasih. Masa Putrajaya. Putrajaya bagi alasan COVID, tapi Putrajaya lupa di kemuncak COVID sebenarnya perkara itu pun tak berlaku. Maksudnya dalam tahun 2021 apabila kita melalui kemuncak COVID, sebenarnya ekonomi kita tidak mereda pertumbuhannya selama lebih daripada 3 suku. Suku pertama turun, suku kedua turun, suku ketiga tu dah naik. Jadi sebab itu saya kata ia tidak pernah berlaku, dan dalam keadaan kita menghadapi suasana yang lebih mencabar 2023, perkara inilah yang perlu difahami oleh ahli-ahli dewan di kedua-dua belah pihak. Saya ada masa yang agak singkat selepas ini Bacok. Biar saya habiskan sedikit, kemudian tajuk yang sama tentang. Tapi saya dengan 22 minit ni banyak lagi yang perlu dijawab. Tajuk yang sama. Tapi selepas ini Bacok, selepas ini. Bacok Menteri tak bagi, sebentar lagi. Keadaan ekonomi makro ini diburukkan lagi oleh kedudukan kewangan kerajaan persekutuan yang semua kita telah ketahui kedudukannya. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, bagi tahun 2022, hutang negara mencecah 1.2 trilion. Dan jika diambil kira liability kerajaan melalui jaminan dan sebagainya, hutang negara telah pun melepasi 1.5 trilion. RMK 12 yang berakhir tahun 2025 meletakkan sasaran defisit bajet negara pada 3.5% dari KDNK. Dan bagi tahun 2022, defisit itu adalah 5.6%. Bagi mereka yang memahami pengurusan kewangan negara, untuk menurunkan defisit daripada 5.6% tahun 2022 kepada 3.5% di akhir 2025, itu bermakna ruang fiskal yang ada kepada kerajaan sekarang ini adalah cukup sempit. Jika kita tidak tegas mengenai disiplin fiskal ini dan terus berhutang seperti pentadbiran sebelum ini, kita akan terperangkap dengan membayar faedah hutang negara sebanyak 2 kali. Pertama, untuk membiayai belanja pembangunan melalui defisit, kerana belanja pembangunan kita sekarang ini ialah dibiayai melalui hutang. Selepas itu, kita kena bayar lagi faedah ke atas hutang yang kita ambil untuk membayar hutang yang pertama tadi. Jadi, Tuan Yang di-Pertua, sementara saya menghargai kebimbangan ahli-ahli dewan di kedua-dua belah pihak mengenai kedudukan ekonomi dan kewangan negara, saya juga berharap terutamanya di sebelah sana supaya kita muhasabah
supaya kita tidak lantang bersuara di dalam dewan untuk menjadi paparan di TikTok, tetapi kita buat-buat lupa kita jugalah yang meninggalkan masalah ini kepada kerajaan sedia ada untuk ditangani dengan semua kekangan dan cabaran yang ada. Bacok nak tanya soalan, Bacok. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi apabila Putrajaya bangkitkan tentang GDP 2021 dan Yang Berhormat Menteri membandingkan dengan perbandingan suku ke suku. Suka saya menarik perhatian bahawa tahun 2021 itu pembandingan base year tahun sebelumnya agak terjejas ataupun distorted akibat pada COVID. Jadi adakah Yang Berhormat Menteri setuju bahawa kita sepatutnya melihat kepada pertumbuhan sebelum pandemik. Jadi kita perlu kembalikan ekonomi negara pasca pandemik ini kepada tempoh ataupun perbandingan sebelum pandemik ini berlaku. Yang keduanya sedikit lagi. Satu-satu saja sebab 19 minit dah. Satu saja, Bacok. Saya jawab yang itu 19 minit. Saya ada banyak yang nak jawab untuk berlaku adil kepada ahli-ahli dewan yang lain. Sikit yang tentang hutang. Saya tentang jawab hutang. yang itu dan kemudian kalau bagi peluang kepada yang lain. Satu ayat saja bahawa kita perlu Bacok meletakkan membazirkan masa dalam keadaan saya ada 18 minit. Isu hutang ini dengan dividen Petronas sepatutnya kita meletakkan. Saya mencadangkan bahawa kita letak cap yang sama supaya jangan sampai kita meminjam lebih daripada dividen yang kita perolehi daripada Petronas. Sebab secara tidak langsungnya segala dividen yang kita dapat daripada Petronas itu boleh seumpamanya seperti dihabiskan untuk membayar interest payment hutang-hutang yang tidak berkualiti. Jadi itu saya kira satu disiplin fiskal yang kita perlu ambil selepas ini. Terima kasih. Saya jawab yang pasal Petronas dahulu, Bacok. Dividen yang diberikan oleh Petronas itu ditetapkan oleh kerajaan. Sebab itu semasa Bacok dan rakan-rakan berada di sebelah kerajaan, dividen yang diminta oleh kerajaan itu begitu tinggi. Jumlah pinjaman itu adalah setelah mengambil kira dividen yang telah diminta oleh kerajaan. Jadi kalau kerajaan ada perbelanjaan yang perlu dibuat, dia tengok berapa banyak ruang fiskal untuk berhutang dan selalunya dalam 2-3 tahun yang lepas, wang itu diminta daripada Petronas. Disiplin yang kita hendak ada sekarang ialah kita menetapkan supaya dividen daripada Petronas itu adalah pada kadar yang tidak memberi kesan jangka panjang kepada Petronas, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu mendapatkan nilai yang terbaik daripada perbelanjaan kerajaan supaya jumlah yang dibelanjakan itu kurang. Apabila jumlah itu kurang, maka hutang yang perlu diambil itu juga kurang supaya ia menepati sasaran kita untuk mengurangkan defisit bajet sebanyak 3.5% menjelang 2025. Saya ingat Bacok masih lagi juga kurang faham, seperti juga Putrajaya, seperti juga larut daripada awal lagi mengenai perbezaan di antara pertumbuhan dari suku ke suku dengan pertumbuhan tahun ke tahun. Pertumbuhan suku ke suku ini memberi gambaran hala tuju dengan izin speed, pace. Maksudnya, walaupun pertumbuhan dari satu tahun ke satu tahun itu nampak bagus, tetapi kalau 5 suku berturut-turut dia makin perlahan dan dia sudah menguncup, ada tanda-tanda bahawa dalam keadaan ekonomi global yang lebih mencabar, kalau pertumbuhan suku seterusnya itu kekal menguncup ataupun lebih perlahan, sudah tentulah pertumbuhan dalam tahun seterusnya itu akan ada kesan. Baik, saya nak sambung Tuan Yang di-Pertua dalam masa berbaki 15 minit mengenai pendapatan rakyat dan kos sara hidup. Kerana ini isu yang saya ingat paling bermain dan dimainkan oleh pihak pembangkang. Fokus jangka pendek dan sederhana kerajaan dengan latar belakang kedudukan ekonomi dan cabaran kewangan yang kerajaan ada ialah untuk menangani masalah pendapatan rakyat dan juga kos sara hidup. Ada beberapa strategi yang telah dan akan dilancarkan dalam bentuk inisiatif ekonomi yang sasarannya ialah kepada golongan B40 dan juga miskin tegar. Untuk mengawal inflasi, kita perlu memperhalusinya di peringkat yang lebih makro dan lebih sektoral. Saya ambil contoh.
Inflasi dalam masa 12 bulan yang lepas, jika diperhalusi mengikut sektor, dipacu oleh kenaikan harga barang makanan, terutamanya yang dipengaruhi oleh bahan-bahan mentah yang kita import akibat daripada kemelut antarabangsa. Oleh kerana ada gangguan bekalan jagung dan gandum contohnya, ia menyebabkan rantaian kenaikan harga sehingga ke harga akhir ayam itu dia naik, dan sebab itu jugalah kita ada masalah dengan harga telur kerana kita bergantung kepada import untuk makanan ayam. Kenaikan ini pula seterusnya sudah tentu akan menyebabkan harga makanan runcit dan makanan siap di restoran dan kedai makan juga akan naik. Apabila harga siling untuk telur contohnya diperkenalkan oleh pentadbiran yang lepas, walaupun niatnya itu hanyalah untuk seketika sahaja, ia sampai ke peringkat seperti mana yang kita telah dengar, kos pengeluaran seekor ayam atau sebiji telur lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi ia mula membawa kesan kepada bekalan ayam dan telur dalam negara. Pentadbiran yang amat berhormat Tambun, insya-Allah kita tidak mahu mengulangi perkara ini, iaitu sebarang bentuk campur tangan kerajaan yang melibatkan kawalan harga tidaklah boleh sehingga memusnahkan rantaian bekalan dan mengakibatkan ketiadaan bahan mentah dalam pasaran. Maka tumpuan kementerian-kementerian ialah memastikan kita menyediakan infrastruktur secepat yang mungkin untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran dan penyampaian kepada pengguna, supaya harga itu turun akibat imbangan bekalan bukan atas subsidi kerajaan ke atas kawalan harga semata-mata. Saya yang amat berhormat Tambun, yang berhormat Ketua Raja terlibat setakat ini dalam usaha untuk kita mempercepatkan penyelesaian kepada pergantungan kepada import makanan ayam supaya masalah ini tidak berulang, dan yang tidak diusahakan oleh sahabat-sahabat dari seberang sana sepanjang 33 bulan mereka berada dalam kerajaan sehingga kita ada masalah ini sekarang. Pada masa yang sama, kerajaan juga akan membuka peluang dengan sokongan modal, tanah dan latihan agar usahawan tani dari golongan miskin tegar dan B40 melibatkan diri dalam perusahaan tani untuk meningkatkan bekalan bahan mentah asas. Program-program sebegini di bawah inisiatif pendapatan rakyat yang akan dilancarkan pada 26 Februari 2023, 2 hari selepas pengumuman bajet, akan melibatkan tanah-tanah kerajaan persekutuan bermula dengan 800 ekar yang pertama untuk menjawab arau hari itu. Arau saya sebut kerajaan akan buka tanah, dia bangun awal-awal kerana masa dia jadi menteri dia tak buat. Sekarang dalam tempoh yang pendek, kita akan bermula dengan 800 ekar tanah kerajaan persekutuan terlebih dahulu untuk dibuka kepada golongan B40 dan miskin tegar untuk mengusahakan tanaman, dan kita berharap supaya kerajaan-kerajaan negeri juga termasuklah daripada yang dari pembangkang turut sama menyertai usaha ini untuk menambah lagi plot-plot tanah yang boleh diusahakan segera supaya kita menambah bekalan makanan dan bukan semata-mata berharapkan kepada suntikan subsidi kerajaan untuk menurunkan harga dalam keadaan kekangan kewangan yang ditinggalkan oleh yang amat berhormat Paguh dahulu. Penjelasan betul? Tak apa, saya teruskan, kemudian saya bagi peluang kalau ada masa sikit saya panggil balik Ulu Terengganu. Kaedah ini adalah serampang dua mata untuk menangani inflasi. Sementara kita menangani inflasi, kita juga membuka peluang untuk menjana pendapatan kepada keluarga miskin tegar dan B40 di seluruh negara, termasuk bakal-bakal pesara kerajaan yang pada tangga gaji mereka ada pesara-pesara kerajaan yang bila mereka bersara, mereka juga akan masuk ke golongan B40 ataupun miskin tegar. Tetapi usaha untuk menangani inflasi ini tidak cukup dengan meningkatkan kapasiti bekalan makanan mentah semata-mata.
Ia juga perlu disambut dengan harga makanan akhir yang dijual. Jika kenaikan harga bahan mentah itu telah mereda ataupun menurun, harga makanan siap di restoran dan kedai juga perlulah mereda dan menurun. Hakikatnya, kita semua tahu perkara ini sukar berlaku. Apabila harga bahan mentah naik, harga makanan siap juga akan naik pada kadar yang lebih tinggi pula tu dan kekal pada harga itu walaupun selepas kenaikan harga bahan mentah itu telah mereda ataupun menurun. Sebab itu saya nyatakan dari awal lagi bahawa usaha menambah kapasiti bekalan mentah untuk menurunkan harga barang mestilah disambut dengan harga makanan siap yang mereda bersama-sama dengan turun dan meredanya kenaikan harga barang mentah untuk kita meringankan beban rakyat. Saya tahu pembangkang dan penyokong pembangkang bersorak kerana mereka mengatakan, saya kata kalau tak ada ayam, jangan makan ayam. Itu hak pembangkang untuk memutarbelit kerana mereka sebenarnya tidak sedar. Dalam mereka memainkan isu itu, inisiatif menu rahmat yang diusahakan oleh kerajaan yang meletakkan harga makanan siap pada harga RM5 telah membuktikan bahawa perkara itu boleh berlaku. Maksudnya tidak ada subsidi, tidak ada bantuan daripada kerajaan, tetapi apabila peniaga-peniaga menyahut seruan kerajaan untuk menurunkan harga makanan siap, perkara itu disambut oleh peniaga dan tanpa satu sen pun dana kerajaan, setiap minggu lebih ramai peniaga yang menawarkan menu RM5 di seluruh negara kerana mereka sedar walaupun margin keuntungan itu lebih kecil, dengan pelanggan yang lebih ramai, mereka tetap akan mendapat keuntungan. Ya Ulu Terengganu. Okey, terima kasih Pandan. Terima kasih Ketua. Saya meneliti jawapan-jawapan dan teori yang dibuat oleh Pandan dan nampaknya apa yang dinyatakan oleh Pandan tadi bercanggah dengan apa yang telah diterangkan oleh Kota Raja berkaitan dengan subsidi. Pandan menyatakan bahawa Tambun telah tidak mahu menggunakan subsidi telur dan ayam. Tapi dijawab oleh Kota Raja tadi, kurang daripada persoalan yang dibangkit oleh Air Hitam, bahawa subsidi itu akan diteruskan. Jadi di sini nampaknya berlaku percanggahan. Pertama. Yang kedua yang Ketua, apa yang dinyatakan oleh Pandan, sebenarnya kita dah rasa benda tu. Tapi masa Pandan menjadi pembangkang atau berada di luar kerajaan, dengan teori bermacam-macam, menyatakan bahawa masalah kos radio ini dapat diselesaikan dalam masa 2 minggu. Tapi sekarang ni dah hampir 100 hari, apa yang diformulakan sebelum ini nampaknya masih belum berhasil. Apakah ini sekadar retorik atau sekadar cakap-cakap tak serupa bikin? Terima kasih, Ketua. Seingat saya yang menyatakan bahawa dia boleh menyelesaikan masalah dalam seminggu, 2 minggu ini Bagan Serai. Yang itu yang saya ingat masa dia mula menjadi menteri. Ikut mana balak Bagan Serai ni? Tak apa, nanti saya boleh tunjuk. Apa yang tak Bagan Serai, saya jawab Ulu Terengganu. Jangan buat cerita pelik-pelik ni. Tak, nanti saya boleh hantar kepada Bagan Hantarlah. Serai. Bila saya bercakap pasal ekonomi, saya tak nak bercakap pasal ekonomi. Dah, bukan soal ekonomi. Nak lepas diri ni, nak lepas diri. Jangan duduk cakap bab tipu. Jadi menteri inilah benda dia. Sejak jadi bangkang, jadi kerajaan, inilah dia. Wataknya merosakkan negara. Bagan Serai. Saya tak pernah. Saya tak pengetuan, saya tak pernah. Menteri mengaku je lah tak mampu buat. Baik, semua duduk. Baik, menteri mengaku je tak boleh buat. Mengaku je. Dan menteri sebut 2 minggu. InsyaAllah di dalam media sosial lepas ini akan naik. Kita ada YouTube. Balik pakat tengok YouTube. Balik pakat tengok YouTube. Jangan deny. Jangan deny. Balik buka YouTube masing-masing. Formula. Raja Formula. Dah bangun. Sebab itu pembangkang. Jangan salahkan orang. Buatlah yang terbaik. Kemahiran memutar belit itu bagus. Tapi dalam zaman sekarang, kalau tidak kena, dia akan datang balik. Sebab macam bola tanggung yang Hulu Terengganu sebut tadi. Hulu Terengganu nampaknya tak faham sebenarnya apa yang disebutkan oleh Kota Raja dan juga Tambun dan saya. Bezanya semasa Hulu Terengganu berada dalam kerajaan, yang diusahakan hanyalah kepada kawalan harga semata-mata. Daripada sasaran awal beberapa bulan, oleh kerana tidak ada usaha untuk menambah sumber baru
supaya kita mengimbangi bekalan. Sebab itu yang daripada 2 bulan, 3 bulan sampai jadi setahun sehingga dia ada kesan kepada perbekalan ayam dan telur sekarang. Yang telah diusahakan ialah dalam sekitar 6 bulan daripada sekarang, unjuran kerajaan bahawa sumber permintaan dan juga perbekalan kepada ayam dan telur ini akan stabil dan itu membolehkan supaya kita tidak lagi memerlukan subsidi dalam tempoh yang akan datang. Itu yang dimaksudkan Pak Bunta Kota Raja. Itu mencelah yang sikit. dijawab kepada Air Hitam. Tetapi Boleh, Pak diputar Bunta balik nak mencelah. oleh Hulu Terengganu. Pak 4 Bunta. minit Tuan Yang di-Pertua saya tak boleh benarkan. Nak bagi nasihat sikit. Tak apa Pak Buta. Boleh tulis kepada saya nasihat. InsyaAllah saya baca. Tadi menteri sebelah tu jawab elok, tak ada pun kacau-kacau. Haji Ali bila menteri yang jawab, speaker, jangan bahas di sini speaker. cuba jawab elok, jangan duk pelit-pelit. Tak ada laluan. Kita di sebelah elok je. Tuan Tak ada speaker, siapa tiada kacau. laluan ni nak berbahas ke nak apa ni? Yang di-Pertua. Mintalah laluan. Saya Minta laluan tak bagi. Yang di-Pertua saya bagi Speaker, saya minta speaker angka-angka. untuk control the floor lah. Mana boleh macam tu. Ikut suka hati saja cakap. Saya bagi angka-angka. Tapi angka-angka ini pedih untuk didengar oleh pembangkang di belah sana. Sebab itu dia marah. Tak pedih kalau bagi angka elok-elok, tak pedih. Marah, Parit Bunta marah. Baik, Perli-perli tu janganlah, tengok masa Abu tadi. Elok jawab. baik saya nak Tak pedih, sambut tapi cakap belit-belit. dan saya nak teruskan dengan perkara seterusnya mengenai inisiatif Penjelasan sekali pendapatan lagi, Ketua. rakyat yang kita akan lancarkan pada hari Ahad ini. Pandang sekali lagi. Kita tak boleh dah Hulu Terengganu, dah banyak sangat dah. Kita ada 3 minit yang Sebab perlu banyak sangat berlaku pun tak adil boleh. kepada ahli-ahli Hulu dewan Terengganu, yang lain. banyak perkara. Lepas yang Ahad ni perlu 2 minggu Menteri, please, duduk. Sila duduk. Pada hari Ahad ini, bila kita melancarkan inisiatif pendapatan rakyat, kita berharap harga makanan siap bagi menu-menu utama sarapan dan makanan tengah hari rakyat akan dapat diturunkan lagi kerana harga siling yang kita bekerjasama dengan peserta-peserta di dalam program ini ditetapkan pada harga RM2 sahaja. Jadi dengan lebih banyak tawaran pada harga yang lebih rendah, itulah yang kita maksudkan apabila pasaran itu bersama-sama dengan kerajaan menurunkan harga tanpa perlukan subsidi daripada kerajaan, itu akan membolehkan permintaan dan juga tawaran sama-sama menurunkan harga barang makanan siap kepada rakyat. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, dalam masa berbaki 2 minit ini, saya ingin menyentuh mengenai miskin tegar sekejap. Rancangan Malaysia ke-12 telah mensasarkan kemiskinan mutlak menurun kepada 4.2% dan kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025. Kementerian Ekonomi melalui inisiatif pendapatan rakyat tadi merupakan satu permulaan untuk kita memberi fokus menambah pendapatan golongan terbawah dalam masyarakat kita, dan insya-Allah ini adalah sambungan daripada program-program yang telah dimulakan sebelum ini tetapi mengambil pendekatan baru supaya kita boleh menambah baik pelaksanaan. Ada beberapa pendekatan baru. Pertama, bantuan tidak diberikan sekaligus sebagai modal untuk membeli kelengkapan semata-mata seperti sebelum ini. Sebaliknya, bantuan diberikan secara beransur-ansur dalam tempoh 24 bulan sama ada melalui sewa beli atau tambahan pendapatan terus kepada penerima-penerima. Kerajaan juga akan menghubungkan penerima dengan pembeli pukal ataupun off-taker supaya penerima dilindungi dari risiko perniagaan di awal aktiviti perniagaan. Kerana ini selalunya risiko dalam program-program begini oleh kerana mereka cuba menjana pendapatan tetapi kurang pengalaman, selalunya dalam tempoh beberapa bulan mereka tercicir balik. Penerima diwajibkan menyertai sebuah koperasi setempat yang mengumpulkan penerima-penerima dan turut disertai oleh kumpulan sokongan setempat supaya kita boleh membina satu ekosistem penjanaan pendapatan yang dengan izin sustainable, Tuan Yang di-Pertua. Dan kumpulan sokongan setempat terdiri dari individu-individu, peniaga-peniaga dan pemegang taruh yang lain yang akan turut mendapat manfaat dari ekosistem perniagaan yang diwujudkan oleh dan kepada penerima-penerima.
Kerajaan akan membelanjakan sebanyak 750 juta ringgit dalam tahun 2023 ini untuk memastikan jumlah peserta dari golongan miskin tegar dan B40 mencecah 100,000 isi rumah penerima berbanding dengan 1,755 penerima setakat ini pada 31 Disember 2022. Jadi masa telah tamat kecuali Tuan Yang di-Pertua bagi last. Jadi saya kena tutup. Jadi sebab itu Ahli Dewan yang saya hormati sekalian, kita sekarang berada di keadaan yang unik kerana masalah struktur ekonomi ini sudah sampai ke peringkat yang keputusan-keputusan besar dan penting itu tidak boleh dilengah-lengahkan lagi. Keputusan-keputusan ini untuk mengubah struktur dan membaiki kedudukan kewangan negara sudah tentu sesuatu yang sukar dan kurang popular ada kalanya, tetapi adalah satu keperluan nasional. Pembangkang pernah berada di sini, tetapi sepanjang pembangkang berada dalam kerajaan, keputusan-keputusan itu tidak dibuat dan dilengah-lengahkan. Sebab itu, saya mohon supaya pembangkang jadi pembangkang yang baik, pantau pelaksanaan-pelaksanaan, dan kalau ada penyelewengan, jadilah pembangkang seperti kami dahulu yang meneliti setiap pelaksanaan dan penyelewengan yang berlaku. InsyaAllah, kerajaan akan perbaiki supaya keadaan ini menjadi lebih baik untuk rakyat, struktur ekonomi dan juga perkukuhkan keadaan kewangan negara. Kerana saya tahu pembangkang masih bercita-cita untuk mengambil alih kerajaan, paling kurang tidak seperti pembangkang. InsyaAllah kalau ada rezeki pembangkang mengambil alih kerajaan, keadaan yang diambil itu lebih baik daripada yang ditinggalkan kepada kami. Atas dasar itu, terima kasih. Saya menjunjung titah tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah memohon sumbangan derma pilihan raya untuk PRN Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya membantu kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.